Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim, innallaha ghafurur rahim, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Bismillah, hadirin dirahmati Allah. Namanya kita melafalkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia ilmu, inayah, hidayah dan taufik darinya. Masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke masjid, dan insyaallah kita akan menyambung bacaan Talaqis Muka surat 147 ayat 143 surah Al-An'am. Baik, seperti biasa kita akan baca semuka dan kita akan ambil kepahaman dari ayat yang kita baca. Baik, jadi kita dulu kepada bacaan surah 147 ayat 143 hingga 146. Kita mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين
أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون صدق الله العظيم.
surah Al-An'am. Yang kita baca sebelum ni ayat 146, cerita tentang yang tumbuh, makanan tumbuhan. Apa tumbuh ni lah, tumbuhan, bijirin, zar', kemudian apa tu buah-buahan. Nah, kalau kita masuk ayat ni, muka surat ni cerita binatang pula. Apa tu Al-An'am. Bagi kita ayat 40, 143, 144, binatang Al-An'am, binatang yang berkaki 4. Thamaniyata azwaj, 8. Ada 8 haiwan ternakan yang berpasangan. Ni 8 ni bukan menafikan yang lain, ayat di so ini yang special lah. Kerana apa, dalam binatang yang 8 ni, dia 4 lah, sebab dia pasang jadi 8 lah. Apa, dua. Dia 4 jenis, tapi disebut 8 tu. Yang jantan seekor, 1, yang betina 2. Kibas atau biri-biri jantan, betina 2. Kambing jantan, kambing betina 4 ya. Kemudian ibil, unta jantan, unta betina 6. Bakar, lembu jantan, betina 8. Dia tersebut 4. Dalam sebut 8 tadi itu masing-masing ada pasangan. Baik. Jadi nak sebut di sini itu nikmat Allah melalui Al-An'am. Kerana binatang Al-An'am ini, Sayyidina Muhammad, kita buat sebagai ibadah. Pelaksanaan ibadah korban akikah dengan an'am dia. Ada tak kita dengar orang nak buat akikah dengan ayam? Ada lah kan, kenduri kesyukuran tak apa lah kan, kenduri kesyukuran sembelih ayam. Itu sembelih ayam apa, ayam besar, ayam biru, ayam biru ke ayam Belanda besar. Kenduri kesyukuran dah panggil apa tu, jemaah masjid lebih kurang 40-50 orang. Ayam tu 3-4 ekor sudah ada. Ayam besar tu kan, tu nak buat kenduri kesyukuran tak apa lah. Cuma nak buat kenduri akikah korban tak boleh, melainkan dengan binatang 8 daripada binatang. Ada 8 haiwan ternakan yang berpasangan, iaitu 4 pasang. Minal dha'ni ithnaini wa minal ma'zi ithnaini. Sepasang kibas, kibas ni pokok, dan sepasang kambing. Beza kibasnya kambing ni kerana beza umur dia. Cukup umur kibas setahun, kibas biru ni setahun. Allah Sayyidina Muhammad, kambing 2 tahun. Kambing dia macam lembu kebab 2 tahun. Jadi dia letak beza di situ. Kerana beza umur tu, maknanya pada kibas ni cepat umur dia. Apa cepatlah boleh, apa boleh korban buat akikah setahun ya. Jadi kalau kata nak belum datang cepat lah ni kibas lah. Kalau nak cepat boleh buat korban, kalau belum dia boleh kecil. Kalau kambing 2 tahun juga macam unta lagi lah, unta 5 tahun. Unta lambat matang. Baik, jangan pula kata mak matang orang lambat 15 tahun tu balik lah. Balik bukan matang untuk disembelih. Pasal orang mana boleh sembelih. Baik, balik itu atas tanggungjawab taklif, bebanan hukum untuk dia melaksanakan perintah Allah dan tinggal larangan Allah. Qul adzakaraini harrama am unthayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain. Adakah yang diharamkan oleh Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua-dua betina? Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuanmu jika kamu orang-orang yang benar. Baik. Jadi bertitik tolak dari ayat yang kita baca dulu, 138 ya, An'am. Wa qalu hadhihi an'amu hasun hijru la yat'amuha illa man nasha'u bi ta'bihim. Itu bagi masyarakat Arab jahiliyah ni, dia ada
apa itu nak membezakan lelaki dengan perempuan. Lelaki ni lelaki makan, ni perempuan tak boleh makan. Jadi Allah sebut dalam ayat ini tak ada larangan, boleh pula kau nak makan. Baik nak makan, adakah yang diharamkan oleh Allah dua yang jantan? Adakah nak dikhusus ni jantan haram, jadi hak tino haram? Boleh jadi hak tino haram kan kita sebut dulu dalam bagi masyarakat Arab jahiliah ni, dia punya kita sebut peraturan. Kalau lembu betina atau unta betina ni dia dapat menghasilkan anak berapa ekor atau banyak kan? Maka ibu ni sampai satu ketika kita sedang diangkat dia lah, dimuliakan dia sehingga kita tak boleh makan, disebut haram. Itu masyarakat Arab kita dah lah. Masyarakat Arab tak boleh makan. Pasal dia tak mulia, pasal dia mendatangkan keberkahan tu, berkat tu kan. Berkat datang daripada Allah melalui mendatang. Jadi mendatang tu hukum tak ada haram. Nak makan apa? Pasal semula-semula pasal tak ada jadi haram disebut ni. Cuma masyarakat Arab tu kerana peraturan-peraturan ni kadang-kadang melihat kepada situasi dan keadaan, ya, bagi orang tu puasa macam kita lah, atas bawah sayang jadikan haram dah boleh. Sayang tu sayang satu, kalau haram. Ada perkara yang kita sayang yang tidak haram, macam tadilah kita sayang orang lagi tengok kandang kambing, kita tengok kambing tu betina sah. Kemudian orang tengok, aku nak beli kambing. Itu kata aku tak jual kambing ni sayang. Dia bukan letak, kata-kata bukan kata boleh. Kalau mu tak boleh ni, mu kena jual, pasal aku nak beli. Tak boleh pula orang beli paksa. Jadi bukan pula kata mu tak jual ni, bukan mu nak letak dia dadak lah. Kerana pada sisi sayang tak jadi masalah. Dia sayang, dia tak sisi sembelih, itu atas dia kerana milik dia. Cuma nak diletakkan haram tu tak boleh. Pasal Allah tidak mengharamkan. Jadi bila tidak haram, dia akan ada hukum itu dilarang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kaedah dia. Jadi yang halal tidak boleh diharamkan dan yang haram tidak boleh dihalalkan. Melainkan nanti ayat 145 tu ujung dia. Baik. Maka di situ disebutkan ada bukan masyarakat Arab jahiliah jadi kepercayaan lain yang letak lebih pada satu-satu mendatang. Kita pada Islam tak ada lebih apa. Cuma pada Al-An'am ini Allah SWT Muhammad diletakkan kelebihan pada kerana ibadat di situ. Ibadat korban kita. Bukan menafikan binatang lain tak boleh buat ibadat, boleh bila kita nak buat kenduri kesyukuran kan? Kita nak buat kenduri makan, nak panggil jemaah buat tahlil, kita pun pergi cari ayam, boleh. Tu tengok ta'alu yang orang makan ni, apa pun binatang yang halal boleh. Tu. Baik. Kemudian ayat yang ke 144 tu sambung lagi lah, yang ayat 143 baru mari cerita kibas dengan kambing. 144 sambung balik, wa minal iblis naini, dan daripada dua unta, wa minal baqari naini, dan dua lembu. Itu unta jantan untuk betina, lembu jantan betina. Jadi boleh tanya pula, kebau mana kebau? Kebau tak ada sebut ni. Kebau duduk dalam lembu tu lah. Di situ pasal cukup umur dia sama. Kebau di situ lah. Sama juga bili-bili tu kan. Bili-bili tak ada. Mana pula bili-bili? Bili-bili duduk di kibas pasal dia setahun. Kalau misalnya cukup umur tu. Baik, demikian samalah pada menatang unta dan lembu, tak ada haram. Dia tak sembelih, dia punya milik, dia tak sembelih, dia sayang tu tidak menjadi salah. Cuma dia haram, poinnya dia haram. Aku haram sembelih dia. Tak ada lah boleh nak kata macam tu. Masyarakat Arab jahiliah dia kata begitu.
Ya, ada unta yang banyak, kemudian apa ni, unta ni dia kata ni haram, haram aku manfaat dia, guna dia aku makan haram. Pasal ada dia ada perkara bagi apa tu kita katakan peraturan dan kepercayaan masyarakat haram. Baik, kemudian faman a'dhamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban liyudilla an-nasa bighairi 'ilm. Adakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngada pembohongan terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Jadi ketetapan Allah khusus pada binatang ini adalah halal. Ya, ia tak ada malu. Pusing ke mana haram tak ada malu. Tak ada. Walaupun Allah Subhanahu Muhammad, yalah pada binatang halal pusing ke mana. Walaupun binatang yang beri anak ramai mana pun, banyak mana pun, tetap halal dimakan. Baik. Cuma mari Muhammad adalah pertanyaan masa mengaji dulu berkaitan dengan binatang yang apa dipanggil crossbreed. Kalau kata pokok halal ni halal dia, lembu dengan kerbau, jadi apa tak tahulah, tak jadi halal lah. Jangan perlu lembu ayam ke mana boleh buat. Aduh, itu bagi tanya lembu crossbreed dengan lembu kaki pendek. Ni kita kata apa boleh jadi kita Islam taklah saya lembu pendek tu kita tak tahu lembu kaki pendek tu boleh jadi bukan Islam dia cross nak bagi tinggi pendek nak bagi tinggi tu kemudian keluar anak keluar anak bagi apa sama ada sedikit pada bahagian lembu kaki pendek itu sikit lah, tetap hukum haram pasal lahir daripada apa itu luar apa daripada lembu kaki pendek sikit lah. Mari mana tang hidung lah contoh contoh lagi kita nak sebut kerok lembu dengan Allah Subhanahu Muhammad itu khinzir sebut khinzir apa mari badan lembu kepala lembu kaki lembu lembu taidung betul lah. Taidung tengok pasal apa itu nampak tu. Tanya ni pasal apa lembu hidup ni. Lepas tu yang biar dia kata ni kerah dengan khinzir jadi tak boleh. Pasal dia peranakan daripada khinzir sikit pun tak boleh. Tu kaedah hukum pada binatang yang lahir daripada sini. Sama ada lahir daripada lembu atau lahir daripada khinzir. Apa lagi yang lahir daripada khinzir? Lahir daripada khinzir ni boleh jadi kita sebut contohlah. Lahir daripada khinzir Allah Subhanahu Muhammad probably lembu. Lahir tu lembu tu sikit tak ada khinzir. Pasal lahir daripada khinzir. Boleh jadi kalau lembu tu dia punya geng dia buat tu. Khinzir tu sikit sangat. Jadi lahir semua sebiji, tak ada apa besok lembu tu. Tak ada apa malu sikit pun khinzir. Tapi kalau lahir daripada khinzir tetap hukum haram juga. Walaupun tak ada langsung pada keadaan fizikalnya. Kalau kita tak tahu tak apalah. Orang mari jual sapa kita, mari dari siang, mari naik bukan lori, mari sapa kita. Takkan kita tanya di lembu ni tak perlulah. Melainkan dia beritahu kita, beritahu kita tahu dah boleh dah. Tapi biasa kalau kata cross itu dia akan ada bahagian yang ikut mokpok depok. Tak kurang-kurang pun taidung. Contohlah tu. Jadi itu kaedah hukum pada hak biok ni. Kalau crossbreed binatang yang hak jantan dia sejuk ni tu 2-3 hari sejuk. Hak semalam macam asing biok pun sampai tepat. Pasal hari ni tutup dah bawah. Pasal hujan pun musim hujan. Hak malam tu kalau sejuk pasal tulang sejuk dia. Ni pun walaupun tutup pun masih sejuk. Kita masjid kita hujan pasal ikon tak apalah. Apa nikmat tu pun nikmat. Baik.
Apa tadi nak sebut? Lupa. Hak jantan, hak bapak tu halal, hak tino pun halal, anak tu halal. Dia tak boleh campur. Kalau bapak halal, mak haram, tu haram. Pak haram, mak halal, tu haram. Dia kaedah tu. Pak halal, mak halal. Kos beri halal rumah tu bi halal. Haram-haram pun dah. Halal haram tu bi tu haram. Tu kaedah cross beri tu. Baik, cross beri ni tak bisa banyak. Kalau bisa lagi import masuk kan. Masuk asalnya halal, mari masuk proses buat menjadi cok halal dan sebagainya. Itu bisa kita makan di kedai. Dan ialah daging kita beli kan, daging buku. Tak apa yang tu bukan tak apa-apa. Sebelum kita tahu tu lepas dah masuk, kita tak bertanya lah aku beli daging itu, daging apa halal tak tahu aku ni masuk tak. Sebab atas luar daripada pengetahuan kita, maka dimaafkan. Jangan kita dulu tanya balik daging itu. Cuma kalau selepas ni kita kena berhati-hati sikit lah. Mana selepas kita tahu kan, kebanyakan masuk ni dia pun proses lagi nak mudah jual buat baru halal. Jadi waktu kita kena hati-hati lah. Saya sendiri pun risau nak makan tu. Nak makan daging di kedai biasa tak tahu dia bawa pergi kat mana. Kemudian nak beli daging hak buku pun risau juga. Itu. Kalau sebelum tak apa, kerana lepas dan kita luar pengetahuan kita menjangkaukan atau meletakkan keadaan halal tadi itulah pada cop halal yang Allah SWT Muhammad yang ditentukan oleh Hakim. Baik. Kemudian Allah SWT Muhammad sikit lagi 145 tu, mari Allah tidak mengharamkan. 145, katakanlah tidak berdapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya, melainkan illa an yakuna maitatan, melainkan kecuali daging haiwan yang mati, maitatan, bangkai. Kemudian au daman masfuhan, atau darah yang mengalir, darah. Au lahma khinzir, bagi juga khinzir. Jadi hak khinzir kita sebut tadi, bahasa dia tadi. Karena mari khinzir ni mari bahasa dia. Kalau kata cross beri apa semua lagi mari masalah ni masalah apa? Cerita tentang khinzir ni saya mengaji sendiri. Namanya ialah cross beri apa semua daripada khinzir ni tetap hukum dia haram. Pasal salah satu daripada haram kan dia tu hukum dia daripada itu haram dia. Cuma kesian tak penatang tu kan. Mau khinzir pok tubi anak belum tu kesian anak kan. Tubi anak belum tu lah, tapi hukum kan hukum dia Allah SWT Muhammad dikira haram. Baik, melainkan bangkai, darah dan khinzir. Fa innahu rijsun, kana pasal pokok tu haram. Fa innahu rijsun, kerana semua itu kotor. Kotor au fiskon, atau tak molek. Wahila biwailillahi, dan juga sembelihan yang selain nama Allah. Ini yang sembelih daripada bukan Islam. Dan boleh jadi acam mana kita nak cari ayah, dia kata ini mari beli ayah sembelih. Dia kata sembelih, dia tanya siapa sembelih? Aku sembelih, tak boleh. Pasal dia tak Islam. Walaupun sembelih, pasal dari sembelih ni dia punya kaedah hukum mestilah syarat penyembelih itu orang Islam. Baik, yang dari sembelihan itu kerana pada keadaan hukum yang syarat orang sembelih itu Islam. Hak sebelum tu apa dia? Bangkai, darah, khinzir. Tiga ni adalah disebutkan sebagai keadaan pada jasad. Jasadnya tadi itu adalah kotor. Pada bangkai, pada darah dan juga khinzir. Tiga tu. Walaupun kaji ke mana bukan tahu pada khinzir tak jumpa kotoran, ada tiga. Pasal Allah sebut dalam Quran, fa innahu rijsun, ada kotor. Kalau kotor kaji tak jumpa kotor yang kita tidak nampak. Tu.
Pasal mari jelas dalam Al-Quran. Kemudian mari sikit pengecualian, faman turra ghayra baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Inilah mari bila darurat. Ini kaedah hukum mari sebut ad-darurat tubihul mahdurat. Ad-darurat dirar. Kemudian ada lagi beberapa kaedah yang menyatakan tentang perkara mudarat, maka dengan sebab mudarat mengharuskan yang diharam. Faman turra, tetapi barang siapa terpaksa bukan kerana keinginannya dan kerana darurat. Ghayra baghin wala 'adin, ghayra baghin bukan kerana keinginan dia, tapi kerana terpaksa. Wala 'adin, dan tidak melampaui batas. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini pada tadilah bangkai kau, insi kau. Ini syarat bagi mengharuskan memakan makanan yang haram. Dia bagi rukhsah keharusan makan makanan yang haram melalui 3 syarat. Daripada ayat ni lah, faman turra ghayra baghin wala 'adin wala 'adin, iaitu pada masa tu tak ada makanan yang halal, ada hamiyah haram. Satu. Kemudian yang kedua, makan untuk menyelamatkan nyamuk, wala 'adin, tidak melampau. Dan yang ketiga, makan bukan untuk kenyang. Cukup 3 syarat ni hak yang mengharukan makan makanan yang haram. Baik, demikian pada ayat 143 hingga 145 surah Al-An'am menjelaskan tentang nikmat melalui binatang, ternakan binatang tersebut. Dan bukan sekadar binatang ternakan, kerana spesial pada binatang ternakan kita sebutkan tadi, dinyatakan secara yang lebih perinci. Ia tidak sama ayam, tidak sama itik, tidak sama angsa. Ada segala binatang lain yang boleh kita makan, tidak sama kerana kelebihan dia tadi itu Al-An'am, binatang ternakan yang kita hanya mengetahui yang boleh kita buat ibadah, korban dan juga akikah. Jadi besar nikmat Allah. Banyak nikmat yang Allah beri kepada kita yang boleh kita makan berbanding yang sikit dia yang tak boleh makan. Sebagai pujian. Dia dalam Allah uji kita ni, dia Allah SWT Muhammad dalam banyak yang boleh, ada yang tak boleh. Yang uji banyak yang boleh, banyak yang boleh tu banyak, yang tak boleh tu sikit je. Tapi dalam ujian itulah manusia kalau dalam minum air, mau boleh minum, Allah yang boleh minum. Allah kemudian yang memabukkan yang ketum haram kan? Sampai mabuk itu jadi haram. Sebab itu mari cuma ketum ke Allah SWT yang haram, hukum haram selain daripada Allah, haram dia bersifat haram, bukan haram qat'i. Allah haram qat'i, dia tetap dah utuh dah hukum dia dalam Quran. Haram lain kerana hukum dia mengambil dengan hukum Allah, atau qiyas hukum dia dengan hukum Allah. Jadi hak hukum haram dengan qiyas tadi dia tengok batas kadaran dia. Kalau ni haram dia apa, mabuk kerana mabuk, kullu khamri muskirin wa kullu muskirin haram, kullu haram muskirin wa kullu muskirin haram. Setiap yang mabuk setiap arak tu mabukkan, dan setiap mabukkan haram. Jadi hukum haram pada arak tu mabuk, walaupun sikit pasal dia qat'i. Baik, maka dia ambil hukum mabuk. Jadi ketum Coca-Cola keluar kemudian kau kata Coca-Cola batu bukan itu Coca-Cola batu minum, kalau jadi macam ni mabuk tak mabuk, sama lah. Walaupun kita kata bukan arak, bukan ketum apa semua, jadi yang direkod menyebabkan jadi mabuk, maka ia jadi hukum dia mengambil hukum haramnya Allah, dan bukan orang sana mama, bukan qat'i, bukan tetap. Sebab itu hukum ketum Coca-Cola ni kita tak ada kata minum ketum haram dosa, minum secam-cam yang tak mabuk pun. Kan orang dulu kan guna ketum tu, air ketum tu. Tapi saya tak jadi minum air ketum tu. Tak tahu dia pun kata lah orang dulu minum, tapi dia pun tak minum lah macam kita minum orang ni selah. Dia pun minum satu cam-cam lah. Jadi hak satu cam-cam tu yang tak mabuk tu dibolehkan. Hak tak boleh ni minum satu belah.
Kalau jadi tengok orang untuk nampak orang itu jadi haram. Kalau satu jam cadar lagi sebab itu hukum dia tak tetap lagi lah pada perkara-perkara yang baru yang ambil kiah tadi. Wallahu ta'ala alam. Taufiq insya-Allah. Kita sambung lagi pada minggu depan. Cuma esok sambung kitab Aqidatul Nabi satu minggu pertama kan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.